Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kepadanya lah sekalian kita memuji. Wa nasta'inuhu, dan kepadanya lah sekalian kita memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan kepadanya lah sekalian kita beristighfar. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kesemua kita berlindung dengan Allah daripada keburukan, kejahatan diri kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan kepada Allah lah kesemua kita berlindung daripada kejahatan amalan-amalan kita sendiri. May yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri kepadanya hidayah, maka sekali-kali dia tidak akan sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan sesiapa yang Allah Ta'ala memberi kepadanya kesesatan, sekali-kali dia tidak akan mendapat hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang esa dan tidak ada syirik baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berilah kepada diri ini nafsu yang bertakwa. Wa zakkiha, kau bersihkanlah nafsu ini sampai dia capai hakikat takwa. Anta khairu man zakkaha, engkaulah ya Allah sebaik-baik pembersih akan nafsu ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindungnya dan engkaulah tuan kepada nafsu ini. Amma ba'du. Ikhwan, ikhwatul iman, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah ikhwan, ahlan wa sahlan kita katakan kepada talabul ilmi ke dalam kebun-kebun majlis ilmu ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis At-Tirmizi. Oh, tak dengar. Tak apa, saya pegang. Boleh dengar insya-Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis Imam At-Tirmizi, "Iza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz zikr. At-Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan maknanya hadis yang tidak mencukupi syarat sahih, tetapi dia tidak jatuh kepada martabat dhaif. Dia kita boleh guna, kita boleh amal, dan kita boleh jadikan renungan. Adapun hadis-hadis yang dhaif ni, kita kena tengok dia dalam kumpulan mana. Ada dhaif yang ditolak, ada dhaif yang diterima. Semua hadis dhaif diterima dalam fadailul a'mal, menentukan kelebihan amal, dan semua fadailul a'mal ada syarat dia. Satu orang baca satu kelebihan berdasarkan hadis dhaif, dia tak boleh beramal ikut suka. Dia ada kaedah-kaedah dia. An-Nawawi dalam Majmu', dalam Asy-Syarah Al-Muhadzab, dalam Majmu', dalam Muqaddimah jilid yang awal sekali, Muqaddimah, membahas bagaimana cara dan disiplin kita beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Ikhwan, kita kena tahu hadis dhaif kita tak boleh sampaikan pada orang, melainkan kena menerangkan kedhaifannya. Dan kita kena berpesan pada orang yang dengar, saudara tak boleh sampaikan pada orang. Kalau saudara nak beramal,
Sorang-sorang. Macam isap okok, tak boleh tunjuk ke orang. Nak isap okok sembunyi, cari tempat. Macam tu hadis yang dhaif. Nabi SAW menyebut tentang raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru balik daripada perang yang kecil, di hadapan kita ada perang yang besar. Ini perkataan Nabi sebut ketika balik daripada perang Badar. Mati bukan sikit, lawan bukan main punya lawan. 300 lawan 1000 orang. Dalam bulan Ramadan, peperangannya pertama, ujiannya pertama setelah berhijrah ke Madinah. Nabi kata pertempuran Badar adalah kecil, kita ada lagi pertempuran yang lebih besar daripada Badar. Sahabat yang dengar jadi terkejut dan heran. Ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar min hadha ya Rasulullah. Mana dia jihad lebih besar, pertempuran yang lebih dahsyat, mengerikan daripada Badar ini? Nabi kata jihadun nafs, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Para ulama hadis menyatakan hadis ni adalah hadis yang cukup lemah. Maka siapa-siapa nak hafal hadis ni boleh hafal, nak amal dia kena sorok-sorok. Dia tak boleh di atas mimbar Jumaat, dia tak boleh dalam kuliah menerangkan, melainkan kena menerangkan kedhaifannya. Tidak halal satu hadis dhaif ataupun satu hadis palsu diterangkan, melainkan mestilah diterangkan dengan kedhaifannya dan kepalsuannya, supaya umat berhati-hati dan umat tahu nak letak martabat dia kat mana. Adapun hadisnya hasan, ikhwan, adalah hadis yang boleh kita sampaikan ke orang. Maka hadis yang kita baca ini adalah hadis hasan, dinilai oleh Al-Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dengan martabat yang hasan. Nabi kata, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kamu jalan-jalan kamu jumpa kebun syurga. Nabi kata apa dia? Nabi kata singgahlah, Nabi kata duduklah saat. Jangan pi terus lagu tu aja, duduk saat, Nabi kata. Sahabat kata, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah." Tak mana dalam dunia ni ada kebun syurga ya Rasulullah? Nabi sebut hilaquz zikr. Nabi kata, apa nama kita kata halaqah, hilaq bermakna halaqah. Di dalamnya ada az-zikr, ada wa dzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Di sana ada zikr, di sana ada memperingatkan. Karena itu Imam Atha bin Rabah, Imam Atha, orang baca Imam Atha bin Abi Rabah, dia kata apa? Dia ni hidup lebih kurang dalam tahun dia ni dalam lebih kurang dalam 114 Hijrah dia wafat. Maknanya dia ini hidup dalam zaman yang Nabi kata sebaik-baik zaman adalah zaman aku, zaman selepasnya dan zaman selepasnya. Atha bin Abi Rabah, dia kata apa dia, ikhwan? Dia kata dalam hadis ni Nabi kata hilaquz zikr, halaqah zikir. Nabi kata Imam Atha, Imam Salaf ini, dia kata maksudnya ialah majlis-majlis yang kita belajar di dalamnya halal haram, kita belajar tentang jual beli, kita belajar tentang puasa, tentang salat, tentang nikah, tentang cerai, tentang haji dan seumpamanya. Itulah makna yang Nabi sebut dalam hadis dia hilaquz zikr. Ikhwan, dalam ilmu ni dia ada satu problem besar. Problem apa dia? Ada orang jahil, dia jahil ilmu terus, dia bodoh. Kita panggil jahil murakkab. Murakkab dalam bahasa Melayu maksud dia bersusun, bertindan. Imam Ghazali kata rajulun la yadri annahu la yadri. Satu orang ni cukup mengkang, dia tak tahu kata dia tak tahu. Teruk kawan ni. Dia memang bodoh tapi dia tak sedar diri dia tu bodoh, maka akhirnya jadi bodoh sombong. Orang bagi nasihat dia tak pakai, nak tunggu dia belajar, tak. Ini kita senang cam.
Tak bagi nasihat dia tak mau dengar, kerja buat dia semua tak betul secara zahir dan batin. Ada lagi satu ikhwatul iman yang bermasalah. Dia ada ilmu sikit tapi dia faham salah. Kadang-kadang dia baca Quran betul, dia baca hadis betul, tapi dia heret makna tak betul. Ini masalah. Yang ni masalah, dia akan bagi ta'arif yang bukan-bukan. Dia tak tahu nilai satu hadis. Kita bercakap nilai satu hadis, dia duk cakap lagu dia. Dia kata kat kita, dia kata hampa ni mengaji tak habis. Dia kata kat kita, hampa ni mengaji tak tahu mana, mengaji faham tak apa elok. Dia kata pi buka Riyadhus Salihin sana, Nabi ada sebut satu hadis. Hadis ini Imam Tirmizi kata hadis hasan. Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata afdal zikir adalah la ilaha illallah. Dia kata hak tu bila orang mati kami duk zikir paling afdal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hampa duk kata kami buat kerja salah tu mengaji biar habis. Dia kata kat kita. Subhanallah ikhwan. Memang rujukan dia betul, hadis dia betul, martabat hadis betul, tapi masalah di sini apa dia? Dia heret makna ke lain. Kalaulah makna la ilaha illallah di situ ratib rumah orang mati, Nabi lah buat dulu. Kerana Nabi yang mengeluarkan lafaznya, maknanya, sahabat memahami lafaznya dan maknanya, tapi Nabi dan sahabat tak buat. Dia kata memanglah Nabi tak buat, Nabi sibuk. Subhanallah ikhwan. Hak ni ikhwan, kalau Allah bagi kat kita lama macam umur Nabi Allah Nuh, belum tentu kita boleh repair orang ni. Belum tentu. Pasal itu Nabi sebut dalam hadis ni apa dia ikhwan, bila berjalan-jalan jumpa majlis ilmu, Nabi kata farta'u, singgah saat. Allah kata apa dalam ayat dia? Allah kata hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Nanti kamu akan tengok hari kamu tak duduk dalam majlis ilmu dengan hari kamu mula duduk dalam majlis ilmu, kamu sendiri akan tahu sama ke tak sama. Tak payah orang beritahu. Kita mula duduk, kita mula dengar, kita mula faham, kita mula mencatat, kita mula kaji, kita mula tanya, kita nanti kata astaghfirullahalazim. Awak dulu aku tak faham lagu tu. Awak dulu aku faham macam lain. Jawapan dia kita sendiri bagi. Dulu aku tak mengaji. Dulu aku tak belajar. Dulu aku tak baca. Dulu aku tak mau dengar. Dulu aku tak mau bertanya. Dulu aku ni bodoh sombong. Lah bodoh juga tapi taklah sombong sangat. Subhanallah ikhwan. Karena itu ikhwatul iman, martabat ilmu ini ikhwan, martabat ilmu ini sangat tinggi dalam Islam. Sehingga kan ada ayat kita baca dalam berbagai-bagai surah, Allah sebut tentang huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ulama tafsir bila sampai pada perkataan ini huwallazi arsala rasulahu bil huda, dia yang telah mengutuskan rasulnya dengan huda. Ulama tafsir kata makna al-huda di sini ialah al-ilmu, merujuk kepada apa yang ada dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka al-huda adalah al-ilmu. Kenapa ikhwan? Pertunjuk, bimbingan tidak akan datang daripada al-jahlu, kebodohan. Mana boleh benda bodoh nak menunjuk? Mana boleh benda bodoh nak bimbing? Benda bodoh sifat dia bodoh. Orang kata somrana seena dewe, dia kedah ikut dan. Dia kedah ikut dan. Dia salat Allahu Akbar, bila sampai dia sujud, dia ambil lengan dia ni, dia letak, dia bagi tidur atas. Dia buat macam orang letih sangat-sangat, letak duduk. Dia bodoh. Mana boleh bodoh memberi petunjuk kepada dia? Mana boleh bodoh bisik kepada dia? Tuan sedang menghadap. Tuan, kenapa letak tangan di atas lantai? Tuan hanya kena letak tapak tangan dan tuan kena buka.
Segala kepok-kepok badan ni kena buka tuan. Tuan tak boleh buat lagu tu. Macam mana ada suara bisikan sedangkan kosong? Al-jahlu bermakna az-zulmu. Jahil bermakna kegelapan. Az-zulmu bermakna al-kharab, kosong. Jadi suara apa nak datang kalau kita tak buat recording? Pasal tip kosong ya. Dia keluar suara angin, lepas tu kita duduk bebai. Mana dia? Mana dia? Apa kosong? Tang tak buat rakaman. Itu nama dia al-jahlu, az-zulmu, al-kharab. Dia kosong. Berbeza dengan ilmu. Ilmu ni ikhwan, dia hayah, dia hidup. Ilmu ni apa dia ikhwan? Al-huda, dia petunjuk. Walaupun dia sengap, tapi kita faham isyarat dia. Macam saya kan nak mai ke sini, nak Aida mai ke sini, dia tulis ampang. Signboard tu bukan bercakap ampang, 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 ampang. Mana signboard tu bercakap? Signboard tu buah ampang, dia buah arrow belah kiri. Saya faham lah. Pasal ilmu petunjuk. Dia tak perlu cakap. Kalau signboard tu bercakap, saya tak mai ampang. Ni apa punya menatang ni, apa pergi gantung, duk bercakap. Dia adalah petunjuk. Bila kita ada ilmu, kita takbir Allahu Akbar, ilmu bisik dekat kita. Dah sampai masa iftitah, ilmu bisik. Ilmu bisik dekat kita Fatihah. Kita dah baca iftitah, kita tak mau baca Fatihah, kita terus nak baca surah. Ilmu kata jangan. Ikut dia punya hay'ah, ikut dia punya perhiasan salat. Boleh baca surah dulu, lepas tu baca Fatihah, boleh, tapi hay'ah tak ada, cantik sembahyang tak ada. Bagi sembahyang ni cantik sikit. Kalau tu imam lepas baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca iftitah habis, terus tu imam bagi watin. Yang makmum duk tunggu Fatihah. Tak ada kelak Bismillahirrahmanirrahim, watini wazaitun. Makmum boleh angkat kepak sama-sama. Dia tu kata, mana aku minta? Jadi cempera makmum. Lepas tu dah habis dah, alaisallahu biahkamil hakimin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Sembahyang tak batal, tapi hayatu salah rosak. Kecantikan sembahyang rosak. Pasal apa rosak? Dia merosakkan khusyuk orang. Pasal tu bila letak Fatihah dulu, letak surah kemudian, orang jadi khusyuk, tak ganggu, tak kacau. Pasal tu ilmu yang bisik. Dah habis dah surah, ilmu bisik. Ilmu bisik pula, jangan baca surah panjang tu hang imam, belakang hang ada makmum. Ilmu bisik ni hang sembahyang seorang-seorang, hang labuh surah panjang mana hang nak baca, hang labuh cukup-cukup. Ilmu lah. Pasal ilmu dia petunjuk. Dia bukan satu lembaga asing duduk sebelah kita. Kalau ilmu lembaga asing, pakai seorang-seorang dah duduk lembaga lagu ni, mampus kita. Tak balik rumah kita. Kerana itu ikhwatul iman, Allah menyatakan, samakah orang yang ada ilmu dengan orang tidak ada ilmu? Ikhwan, para ulama salaf kata, kami mengambil masa yang singkat untuk hafal ilmu, tapi kami mengambil berpuluh-puluh tahun untuk memahami ilmu. Kadang-kadang ada ilmu ikhwan, sampai besok kita nak mati, hari ini baru kita boleh faham. Kadang-kadang lagu tu. Makna ibadah, makna tawaduk, makna kemuliaan, makna penghormatan. Bukan hari ni kita belajar, besok kita faham. Malam ni kita mengaji bab tawaduk, tak tahu besok pagi lepas subuh kita bangkit-bangkit, kita kata kat bini aku tawaduk entah tak? Nampak, semalam aku mengaji bab tawaduk, hari ni aku tawaduk. Bukan begitu ya kawan. Kerana tawaduk dia proses semai, tanam. Lepas tu kita nak kena belai, nak kena jaga, nak bagi pokok tawaduk tu naik. Dah dia naik, ada ulat akan bagi rosak. Lepas tu nak kena jaga dia sampai kita boleh makan buah dia. Bila kita tanam tawaduk, bila kita makan buah tawaduk, hari kita nak mati. Kita akan jadi hamba yang tawaduk, rendah diri depan Tuhan. Kita akan jadi macam Nabi, Allahumma arhamni, Allahumma ghafirli, rafiqul a'la. Ya Allah, ampunkanlah dosa Muhammad, rahmatilah Muhammad ya Allah. Sesungguhnya mati itu sakarat.
la ilaha illallah. Ya ikhwan, insan jadi tawaduk di ujung hidup dia. Kalau sambil lah ni duduk jalan, dia tunduk ke bawah, orang tanya haji, tunduk, nampak? Tawaduk ni. Bermakna dia ada ilmu tawaduk, tapi dia tak boleh faham apa itu tawaduk, ikhwan. Kata para ulama salaf, kami boleh hafal ilmu, tapi kami tak boleh faham dia. Kami tak boleh faham. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, kami belajar bab niat, tapi benda yang paling susah ialah kami nak meniatkan diri kami ini untuk Allah. Susah, kata dia. Makan masa puluhan tahun. Karena tu ikhwan, antum tengok orang yang berilmu dipuji oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat, Allah sendiri mengangkat. Allah memberi kemuliaan pada orang yang berilmu. Antum bayang ikhwan, Allah mengangkat martabat mukmin dan martabat ahlul ilmi kepada darajat, kepada beberapa martabat. Antum bayang, kalau Allah yang angkat martabat orang tu jadi apa? Dia jadi sombong? Tidak. Dia jadi angkuh? Tidak. Dia akan jadi lebih takut. Dia akan jadi lebih hina diri dia di hadapan Allah. Kalau antum tengok satu orang yang ada ilmu, dia boleh bercakap pada orang, kawan tu mengaji tak habis tu, dia tu bodoh tu, dia ada ilmu, dia membodohkan orang. Antum tengok pada diri dia, bahasanya, langkahnya, susun hidupnya, ada tak ada hari demi hari dia pelan takut kepada Allah. Antum boleh tahu ilmu itu mengangkat ataupun ilmu itu menghina dia. Ada ilmu dengannya kita mulia, ada ilmu dengannya kita hina. Karena itu kita spot check diri kita. Kita spot check diri kita. Dalam jiwa kita ni ada apa ikhwan setelah kita tahu agama? Setelah kita tahu agama, Allah katakan inna dina indallahil Islam. Yang ada di sisi Allah cuma Islam. Kalau kita belajar Islam, indallah, kita makin dekat di sisi Allah. Kenapa ikhwan? Kerana di sisi Allah Islam. Kalau hari kita belajar Islam, kita belajar Quran, kita belajar sunnah, bahasa kita pelan kasar, mata kita pelan jahat, tangan kita pelan menyakiti orang, ikhwan, kita bukan indallah, kita ba'idun minallah, kita jauh daripada Allah. Maka ada satu perbezaan yang besar ikhwan di antara mengapai, mengetahui, menulis, kita rekod, kita ada knowledge, dengan ilmu itu masuk dalam jiwa kita, dia canai kita hari-hari, dia uli kita, dia olah kita, makin nampak perubahannya sangat besar dalam hidup orang itu. Beda ikhwan. Inilah kata ulama salaf, kami memakan masa puluh tahun ikhwan, nak faham satu-satu bab. Nak mengapai senang. Allah bagi kita ni otak tengah cantik, otak kiri cantik lah. Kan daripada jual susu kambing untuk bagi fungsi otak kiri, kita mau makan sikit susu tu lah. Otak kanan kita aja, otak tengah, otak kiri dan beberapa otak yang lain tak jalan. Orang yang otak kiri dia cantik ni Jepun lah abang, dia jual susu tu. Ni Jepun punya cerita. Orang otak kiri dia jalan, otak tengah dia jalan, dia macam ni ikhwan, ni handphone macam ni, dia tak payah pergi ambil, dia tengok mata tak berkelip, hati dia kata mai, handphone tu mai. Tu otak kanan dah, otak kiri dah, otak tengah lah. Ada jual susu kambing tu. Saya pun duk makan ni, pelan duk cerdik sikit ni. Dia pergi buat susu tu, pergi jual, mengaktifkan otak kiri. Dia kata dekat anak-anak kita umur 7 tahun ke 12 tahun sangat bagus makan susu ni. Dia buat susu, dia jual, lepas tu dia cipta khasiat susu. Kita ni macam biasalah, kita ni pengguna terkejut lah. Try duk apa dalam air kuning sambil tak dapat lagi. Kita pergi kata kadang ni macam mana ni, saya dah makan 4 kotak lambiar kuning tak dapat. Dia kata otak hang dah mati. Dia begitu mati terus. Susah ikhwan, nak faham ni susah, sangat susah. Karena itu ikhwatul iman, kata Imam Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak dia mati pada tahun 181 Hijrah.
Ini semua imam-imam yang hidup pada zaman yang Nabi beri pengiktirafan yang besar untuk mereka. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kata apa dia? Dia kata, aku belajar satu bab daripada ilmu. Aku belajar, aku boleh belajar 30 tahun aku boleh belajar. Antum bayang kalau satu orang 30 tahun dia boleh belajar, ilmu dia macam mana? Tok guru lah. Tok guru lah. Kalau dia pergi mengaji sebelah Yaman, dia Habib lah. Kalau dia pergi mengaji belah Pakistan, dia Maulana lah. Dia pergi mengaji belah Arab Saudi sana, dia jadi Syekh lah. Kalau 30 tahun dia duduk pondok dalam Malaysia, dia takat Al-Fadil Ustaz sajalah. Itu gelaran tiap-tiap negeri dia bukan sama. Kalau dia pergi mengaji sebelah Indonesia, balik jadi bapa kiai lah dia. Dia pergi mengaji sebelah Thailand sana, orang panggil dia Baba lah. Baba ni kira Baba lah. Orang berilmu, orangnya ada ilmu. 30 tahun aku boleh mengaji, 30 tahun. Kemudian dia kata, aku memerlukan lagi 30 tahun untuk mengadapkan aku dengan ilmu. 60 tahun ikhwan. Bab adab. Nanti Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ikhwan, dia cerita pada kita bagaimana orang yang berilmu itu ada adab. Kita ada adab ikhwan. Walaupun kita berjumpa dengan orang-orang yang kita rasa dia dengan kita tu tak berapa sama, tapi kita ada adab. Pasal apa kita ada adab ikhwan? Pasal kita belajar daripada yang paling beradab, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang Sunnah ikhwan, dia yang membentuk kita. Antum bayang sekarang kita ada ilmu yang banyak. Kita kata manusia yang paling banyak ilmunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang beritahu, guru saya ni ada ilmu, saya nak abang lah, jangan terkejut pula. Guru saya punya ilmu pun Nabi tak dan no. Kita bukan terkejut. Kita kata tak tahu nak kata apa kat dia. Aku bukan terkejut, aku tak sangka nak cakap lagu tu. Dia kata tu aku tak mau abang kat semua orang, fitnah. Kan dia kata hanya jauh hari mengenal manikam. Hanya jauh hari mengenal manikam. Aku cakap dengan label orang awam ni apa tak boleh faham. Memang Nabi tu Rasul. Macam orang mazhab Abu Hanifah kata, kalau Abu Hanifah hidup, Nabi hidup, Jibril buat turun wahyu, Nabi akan tanya ke Abu Hanifah dulu, wahyu ni okey ke tak okey? Ta'asub. Abu Hanifah tak ajak lagu tu. Dia tu pergi jadi melelong metara tu. Dia tu. Dia manakib, dia sanjung kawan tu, dia dekat dia kata dia sanjung lah, dekat agama ni merepek. Sayang apa metara tu? Sayang apa sampai tak ikut Nabi, ikut orang lain? Sayang apa sampai kita tarik kelayakan Nabi kita bagi ke orang lain? Nabi ni kita sepak pergi satu tempat yang tak tahu duduk tak mana, cari pun tak jumpa dah. Kita kalau pergi ambil toslet, kita pergi toslet tu toslet. Orang Utara panggil toslet. Toslet ni lah tos kan. Lampu suluh lah. Orang Utara dia panggil toslet. Kita pergi toslet, kita picit dia keluar lampu kan. Kita duduk pergi cari dalam gelap, dalam masyarakat kita ni, sunnah Nabi ni duduk tak mana ni, duduk pergi cari. Tengok ada belakang longkang ada satu, kita ni jumpa. Belakang semak ada satu. Tengok dia pergi masuk tempat apa nama kital semula, tong sampah ada satu. Pasal apa ikhwan? Nabi ni dah diletak satu tempat, cari tak jumpa dah. Habis yang ganti Nabi siapa dia? Yang ganti Nabi ni orang lain. Kita toslet saja, kita nak tengok siapa duduk depan kita, kita tekan cop muka Tok Wali. Ajaran Tok Wali tu, zikir Tok Wali ni, selawat keramat tu, ni amalan ni orang ni orang ni punya kasidah, orang ni punya burdah, orang ni punya raplah, semua ada. Kita nak cari hak Nabi ni tak tahu kan, sampai apa dalam bahasa what we say in English kan, blur ni apa dia ikhwan? Orang Arab kata ramadi. Macam saya ni lah, buka cari mata bukan nampak orang. Hak dekat ni nampak
Dia nak kabut hijau. Tapi ada juga buka cermata nampak juga ada benda tertentu, macam letak nasi rabun macam mana pun nampak juga. Kalau buka cermata nasi pun tak nampak, kira nak mampu adalah tu. Dia jadi ramadi, tak nampak. Kita kata tuan ni selawat ni Nabi baca. Oh, dia buat lagu tu. Oh, Nabi baca. Oh, Nabi baca kata. Macam mana bunyi dia? Kita berhabang tuan baca dalam tahiyat akhir tu turun daripada langit tuan, turun daripada langit, Jibril bawa. Dan turun dia bukan saja turun, dia ada peristiwa tuan. Sahabat menjumpa Nabi, ya Rasulullah, kami tahu sebut Assalamualaikum ya Rasulullah, tapi kami tak tahu nak selawat ke mana. Tolong bagi tahu macam mana nak selawat, sebab ayat selawat dah turun. Allah dan malaikat selawat, wahai mukmin selawat. Kami jadi malu ya Rasulullah, tapi kami tak tahu macam mana Allah dan malaikat selawat. Ajak dekat kami. Nabi sengak. Nabi kata betul lah ayat tu turun, tapi aku pun tak tahu. Apa jadi? Soalan di bumi, jawapan daripada langit turun. Jibril alaihi salam turun bawa selawat, diarak oleh para malaikat. Muhammad, suruh umat kamu baca yang ni. Ni selawat yang kita baca dalam tahiyat akhir tu. Sampai fil alamina innaka hamidun majid. Kita kata tuan, selawat ni diarak oleh malaikat daripada langit, daripada Lauh Mahfuz, turun ke muka dunia pasal untuk menerangkan kepada sahabat tentang soalan dia. Tuan, alhamdulillah tuan, selawat ni Allah bagi kat kita sampai kita beribadat dengan salat di dalamnya. Oh, dia dengar, dia kata, oh macam tu ke? Dia angguk. Dia kata, dia start cakap dah. Dia kata, tapi ni, dia kata, tapi selawat yang saya baca ni satu wali bagi. Kita kata, tuan, wali tu main daripada langit ke? Jangan cakap macam tu, dia kata. Jangan duk hina wali, nanti hang mati payah mengucap. Ikhwan, ramadi, dia blur. Pasal apa dia blur, ikhwan? Ilmu tak ada. Ilmu tak ada tuan. Ilmu tak ada. Orang duk azan, betul? Orang duk azan, dekat dah nak azan kan, lagi 7 minit. Ambil rasa macam baru 5 minit buat kuliah kan, lagi 7 minit orang nak azan. Betul ya ikhwan? Betul. Bila orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dengan azan ni jadi apa? Satu, ilmu kita mai. Saya tengok ustaz-ustaz yang pernah mengajar saya dulu, bila orang azan diam. Saya duduk tengok dia ni diam pasal apa? Seperti kita orang Melayu, sajalah kita pun orang Melayu, saja. Jangan duk tengok lagu tu, bila ada ni jadi Melayu pula. Saja, tak ada apa-apa. Saja. Pasal dah Melayu sikit, kita masukkan bagi banyak kan. Kita Melayu, kita ni orang Melayu. Kita sembang, kita MS, macam-macam lah. Time tu idea nak main banyak. Time tu duk nak tanya kawan, dia main terlintas soalan bukan-bukan. Duk rumah lama lagi kan, orang duk azan tu. Tadi masa orang tak azan, sengap sunyi, tak ada ingat apa. Bila orang azan ni, setan dia panah soalan. Dia kata, hang tanya. Kita pun tanya, Datuk sihat ke? Tadi Datuk duduk sejam, tak ada tanya. Datuk punya duduk picit kaki kebas, tak ada tanya. Datuk kebas ke? Orang azan tanya. Kita lah cara kita kan. Saya tengok Syekh, dia sengap, ayat mata dia turun. Zaman dulu lah. Ni bukan cerita minggu lepas, ni cerita zaman dulu, zaman muda dulu ni. Saya punya duk ingat dalam hati, Syekh ni martabat dia tinggi ni. Habis tak ada martabat dia wali abdal, bukan senang nak menangis. Kita ambil limau picit mata, tak menangis, duk jigil lagu tu. Limau sampai habis ayak punya picit, tak ada menangis apa, punya kering hati. Satu hari bila Syekh mengajar Sahih Bukhari, dia cerita tentang azan.
Ilmu, dia bagi tahu ilmu. Satu, dia kata azan tu apa dia? Azan bermakna memperdengarkan. Azan daripada perkataan uzun. Uzunun maksud dia telinga. Muazzin, orang yang bang kita panggil muazzin. Orang bang kita nak panggil Tok Bilal ke muazzin? Muazzin. Kalau kita panggil Bilal, itu nama dia. Dia kata, Tok Bilal mana? Dia kata, nama aku bukan Bilal. Bilal bin Rabah. Ha? Apa panggil aku Bilal pula? Aku muazzin. Hadis sebut muazzin. Kalau hadis sebut Bilal, nama orang Bilal bin Haris. Bilal bin Rabah Al-Habashi, tu nama orang. Kerja dia muazzin. Pasal apa dia panggil muazzin? Orang yang mengeluarkan kalimah di mulut dia sampai ke telinga orang. Kalimah apa? Kalimah takbir, kalimah syahadah, kalimah salat. Syekh kata kalimah ni semua ni kalimah apa? Kalimah apa kata Syekh? Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu alam. Bahkan dalam fiqh, dalam fiqh, semua mazhab, satu benda kalau kita nak sebut dia, kita kena panggil orang yang suara paling deras sekali di kalangan kita. Azan. Azan tak boleh main suara nak kena makan ubat batuk, lepas tu bagi ubat batuk cak ibu dan anak. Tak boleh. Azan ni dia kena satu orang yang suara dia kuat. Dia tak pakai mikrofon ni, saut ni dia tak pakai pembesar suara ni pun suara dah kuat, tambah dia pakai. Dalam Islam, dalam fiqh, satu benda boleh riau satu kampung, dan siapa kalau halang benda tu tampak ada. Azan. Lain tak boleh. Semayang tak boleh, zikir tak boleh, Quran tak boleh, apa tak boleh, azan aja boleh. Masuk azan pukul 5:30 pagi, kita nak azan, kita duk fikir, alamak depa ni tidur macam mana ni, alamak ni macam mana ni, ramai ni non muslim. Non muslim ke muslim, don't care. Time dah masuk, riau azan sekuat-kuat. Bahkan dalam fiqh Syafi'i dia kata, di antara adab muazzin apa dia? Ni jari telunjuk ni masuk dalam telinga, tekan ni, kiri kanan tekan ni, supaya kita tak dengar kita sebut apa, supaya kita boleh menjerit sekuat-kuatnya. Mazhab Syafi'i. Lah Tok Bilal lah senang aja. Tangan duk tang pipi. Allahu Akbar Allah. Siru satu macam buat. Syafi'i suruh masuk jari telunjuk dalam telinga ni, tekan supaya kita tak dengar suara kita, baru boleh riau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tu kata sakan, itulah azan. Pasal azan nak bagi telinga hak pekat badak tu dengar. Yang tidur kena bangkit, yang berjalan kena berhenti, yang duduk tu tahu dah azan, fas'au, lari pergi sembahyang. Azan. Kalau macam tu disiplin azan, kalimah yang kita nak jadikan azan itu cukup besar. Syekh kata cukup besar. Yang kedua, Syekh kata Nabi ajak kepada kita sunnah untuk jawab azan. Dia bila orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masa tu kita nak jawab SMS, bila hang nak ikut petunjuk Nabi ni, masa tu baru nak belek buku ni. Perangai ustaz-ustaz kadang-kadang kan, orang duk azan dia duk belek buku, tak boleh. Kalau orang Pulau Pinang dia kata kamjatnya ustaz, tak ada masalah lain ke nak tengok buku. Orang duk azan, kita tutup sah. Apa kita buat? Jawab sunnah perjalanan Nabi, jawab azan. Yang ketiga, Nabi kata habis azan kena baca doa. Dalam doa azan tu Nabi kata jangan lupa selawat dekat aku. Lepas tu Nabi kata pula, siapa yang baca doa azan, aku pasti bagi syafaat pada dia di hari akhirat. Hadis tu hadis Bukhari. Lepas tu pula Nabi kata lagi sepatah, bila berlaku azan, antara azan dengan orang nak qamat, Nabi kata in between tu doa yang tidak ditolak. Kalau kita tak mau buat sunat qabliyah, kita tak mau buat sunat ba'diyah, baca doa. Itu azan lah tu. Azan lah. Kan?
itu bunyi itu bukan bunyi rosak, bunyi suara azan. Kan? Azan. Sekejap kita sambung lagi. Dia kalau berhenti tengah duk steam ni bagus. Dia tarik perhatian. Kita azan dulu. Kita nak tengok siapa nak sembang lagi.